Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah wa man tabi'an wa wala. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah bagi yang masih diberikan kepada kita kesihatan, kesempatan, masa kosong, masa yang terluang untuk kita menghayati kitab Allah ini. Kan, sebab di dunia ni kita hanya perlukan buat bekal sahaja. Jadi pada masa nanti kita hanya membelanjakan ataupun kita memakan ataupun menuai hasil bekal yang kita bawa di dunia ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, pertanyaan hari ni pada para suami, para ayah, abang-abang, anak-anak lelaki di luar sana. Para suami, para ayah, anak lelaki, abang-abang yang di luar sana tu, katakanlah berlaku kematian dalam keluarga. Ayah meninggal, mak meninggal, isteri meninggal, anak meninggal, mak saudara meninggal, orang yang kita sayang meninggal, adik-beradik kita meninggal. Kita sebagai seorang lelaki, seorang suami, seorang ayah, seorang anak lelaki, seorang abang, adakah kita bersedia menjadi imam sembahyang jenazah kepada orang yang kita sayang ni dengan sempurna? Kan? Adakah kita boleh jadi imam sembahyang jenazah pada orang yang kita sayang ni dengan sempurna? Kita ni lelaki kan? Mungkin kita ni suami, ayah, abang, kan, anak lelaki sebagainya, kan, anak buah lelaki, pak saudara lelaki, kan, kita sebagai pak saudara. Kalau berlaku kematian dalam keluarga kita, adakah kita boleh jadi imam sembahyang jenazah yang paling sempurna? Sebab kebanyakan orang buat sembahyang jenazah sekali je. Tak ada ulang dua kali. Tak ada, nak repeat dah, tak ada. Jarang-jarang berlaku. Kecuali kalau setengah-setengah jenazah tu buat di masjid kejap, buat di rumah sekejap. Tapi biasanya sekali je lah sembahyang jenazah tu. Kan? Kalau belum, mana tak bersedia lagi, bila nak bersedia tu? Sebab kematian ni tak tentu bila. Kan? Dan kita pun, kita tak nak berlaku macam ada setengah peserta al-imam. Di kalangan mengaji al-imam ni. Dia kata, ustaz, sedih lah ustaz, kan, mak saya dah meninggal, baru saya kenal al-imam. Kenapa? Yelah dalam al-imam ni dia ajar cara jadi imam sembahyang jenazah. Jadi imam sembahyang jenazah. Dan kita nak waktu sembahyang jenazah tu, peserta ni ataupun imam ni dia buat dengan penuh khusyuk, penuh sopan, penuh hemat, penuh cermat dan penuh adab dengan etikanya sebagai seorang imam. Kan? Sebab dalam sembahyang jenazah ni ada juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang dah, selalulah, waktu sembahyang jenazah tu bunyi telefon, waktu jenazah tu kelang kabut, waktu sembahyang jenazah tu orang tak solat, ada orang bersembang, ada orang gelak ketawa, merokok dekat luar, bincang pasal dunia kat keliling tu. Kan, berlaku tak? Kan, waktu sembahyang jenazah berlaku. Benda tu tak boleh diulang, kan? Dan kita ni tak ada ilmu macam mana nak tegur benda orang yang keliling tu. Dalam al-imam kita ajar cara nak tegur orang keliling supaya kalau sembahyang jenazah, kan, dia orang tak sibuk-sibuk nak rokok, tak sibuk-sibuk nak bersembang pasal dunia, nak gelak-gelak terbahak-bahak. Kan, baik. Kita terus malam ni untuk ayat yang ke-68 surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-68 surah Al-Baqarah. Kita bersama al-imam kelas tafsir satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat je. Dan kenapa? Sebab al-imam bukan sekadar kelas mengaji. Sebab tu kita buat kelas tafsir larut malam. Baik. Kita baca sama-sama. Siapa yang tak boleh baca dalam hati. A'udzubillahi Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik. Faf'alu ma tu'marun. Sadaqallahul azim. Baik. Qalu du'a lana rabbak. Ketika mana berlaku kematian, macam semalam kita dah bincang tentang seorang orang Yahudi dibunuh oleh anak saudara dia. Kan? Dan dibunuh tu tak tahu siapa yang bunuh, orang lain tak tahulah. Kan? Dia ada perkataan antara adik-beradik untuk bunuh pak saudara supaya dapat kaut harta si bapa saudara ni. Baik. Dan bila dia dibunuh, Nabi Musa perintahkan orang Yahudi untuk cari lembu. Dan bila lembu ni ada cari, si Yahudi ni, orang geng-geng Yahudi ni, dia orang tak faham bahasa. Dia kata lembu lah, apa-apa lembu lu. Lembu apa pun, lembu bangkai ke, lembu hidup ke, lembu jantan betina ke, kecil besar ke, tua ke, sakit ke, ambil lah. Darahannya ambil lembu. Kan? Bila ambil lembu, macam kita lah, mak kata kau ambil pisau kat dapur. Kan? Mak kata ambil pisau, ambil lah pisau mana-mana pun. Kan? Kapak ke janji pisau. Ya tak? Baik. Tapi Yahudi dia ketegak, dia jadi degil. Jenis benda yang simple dia nak susahkan, kan? Baik. So dia orang tanya, yang qalu du'a lana wahai dia berkata du'a lana wahai Musa, wahai Nabi Allah, du'a lana rabbak. Tanya pada Tuhan kau, kan? Tu perangan. Tanya Tuhan kau. Kita kalau anak kita na'udzubillah ataupun kita kata pada orang, Tuhan kau mana? Orang marah, kau apa? Kau tak Islam ke? Kita marah, ya. Yubayyin lana mahi.
Yubayyin lana, terangkan, perincikan, tafsirkan, detailkan. Mahi. Mahi mana sifat-sifat dia macam mana? Lembu yang macam mana? Lembu Australia, lembu Malaysia, lembu Thailand, lembu India, lembu mana? Lembu Afrika, kan kerbau ke lembu ke? Seladang ke? Itu perangai Yahudi. Kan? Kemudian apa tu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Yahudi ni kenapa diorang disusahkan? Sebab diorang menyusahkan. Kenapa Yahudi disusahkan? Sebab dia menyusahkan. Macam kita contohlah kita ada kawan jenis suka menyusahkan kita akan susah dia balik. Kan kita geram kan, ada setengah kawan ni dia suka menyusahkan kita akan susah dia balik atau buat tak reti dengan dia. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang Yahudi disusahkan sebab mereka yang dulu memulakan untuk menyusahkan diri sendiri. Kan? Baik. Kemudian qala innahu yaqulu innaha baqaratun la fardu wala bikr. Ya. Kata Nabi Musa, innahu yaqulu innaha. Kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah berfirman bahawa innaha baqaratun, dia adalah lembu, la faridun. La faridun bermaksud lembu yang tidak tua, tidak kecil, tidak, maknanya dia tak mandul lah. La faridun, dia tak tua. Tak, maknanya dia tak boleh sampai ke tahap dia tak boleh beranak. Ada lembu yang tak boleh beranak dah sebab dah tua sangat. Tak pula mandul, cacat. Macam lembu korban lah pula, lembu korban tua, kan? Janji cukup sifat okeylah. Ni tak, dia mesti tak tua dan wala faridun wala bikr. Dan dia tidak pula anak lembu kecil sangat. Maknanya dia mesti waktu tu dia macam anak dara yang seolahnya lembu lain berminat untuk kahwin dengan dia. Senang mudah cerita begitu. Wala bikrun. Tidak, anak dara yang baru mungkin kalau zaman sekarang ni kira anak dara nak boleh cerita kita compare dengan orang lah, analogi dengan orang. Kalau anak dara setengah sekarang nak umur 18 nak kahwin, orang cakap kau ni muda sangat. 24, 25 tu mungkinlah matang sikit, 26 tu okeylah. Maknanya di antara 25 ke 30 tu bolehlah kahwin. Kebiasaannya begitu. Pada fikiran orang Malaysia sekarang, umur 25 ke umur 30 bagi anak dara tu okeylah. Maknanya dia dah matang, dia dah sihat, dia dah kuat, dia dah boleh fikir dengan baik, kan, kewangan cantik, kesihatannya bagus, pengalaman dia adalah sedikit banyak, dia pandai ambil hati orang tua. Tapi kalau umur 20-21 ni kebiasaannya dia masih belum lagi matang yang sempurna. Kebiasaannya begitu. Walaupun ada umur 18-19 dah matang sungguh, ada, cuma tak ramai, kan. Baik. Jadinya wala bikrun maksudnya dia tak nak lembu yang anak dara yang masih remaja. Kan. Baik. Kemudian awanun baina dhalik, maksudnya dia di antara, dia dia kuat tapi dia tidaklah dah tua sangat, kan. Kadang-kadang ahli silat ni dia tua, dia kuat, dia tak nak. Kita nak lembu yang yang kuat tapi tidaklah dia yang mandul ataupun yang terlalu tua, yang sampai ke tahap tak boleh beranak. Baik. Kemudian disebut dalam kitab tafsir wa ahsan ma yakun wa ahsan ma takun, bermaksud lembu yang paling terbaik. Jenuh, kan. Baik. Dan sambungannya fafa'alu ma tu'marun, maknanya buatlah apa yang kamu perintahkan dan jangan berdegil, jangan menyusahkan diri sendiri. Jadi Allah berfirman, benda mudah kenapa nak susahkan? Zaman sekarang orang kata benda susah apa nak mudah, kan. Siapa yang suka cakap macam tu, dia macam banyak orang Yahudi lebih kurang. Benda dah senang, apa nak disusahkan? Kan, ada orang dia nak terlalu complicated. Dia kata diri dia perfectionist. Perfectionist ni maksudnya dia nak sempurna, semuanya nak sempurna. Benda sekadar makan telur goreng, makan je lah, apa masalahnya? Akhirnya masuk ke perut, buang juga akhirnya. Kan, dengan dunia ni lebih kurang sudah. Kan, akhirat pun jangan melampau buat, melampau tak buat. Maknanya kita ni tengah-tengah. Ada orang kata akhirat kena sungguh-sungguh, betul. Tapi jangan sampai tinggalkan keluarga, tak sampai nafkah pada keluarga, tak bagi tak layan perasaan ahli isteri dan anak-anak, mak ayahnya, kan. Kemudian jiran-jiran diabaikan, sembahyang solat malam sampai jiran-jiran diabaikan, tak boleh begitu, kan. Maknanya kita kena pertengahan. Ada orang kata pertengahan ni maknanya sungguh-sungguh, baguslah sungguh-sungguh, tapi dengan syarat jangan tinggal semua, kan. Dunia kita cari, akhirat pun kita cari, dan dunia jadikan sebagai keakhirat. Baik. Kita tuan-tuan puan, tepat 10 minit. Malam ni tepat 10 minit untuk kita kuliah tafsir satu hari satu ayat. Alhamdulillah. Baik, kita baca balik ayat yang tadi. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-68. Allah berfirman, kita baca sama-sama. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. صدق الله العظيم. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang balik pertanyaan di awal kuliah kita tadi. Siapa di sini seorang yang anak lelaki, dia adalah suami, dia adalah ayah, dia adalah seorang abang, dia adalah seorang adik lelaki, dia adalah seorang anak buah ataupun seorang datuk yang dah lancar mengaji dan dia bersedia menjadi imam semayang solat jenazah dengan sempurna. Kalau berlaku kematian sekarang malam ni contohnya lah, na'udzubillah, kan, maknanya dia bersedia menjadi imam solat jenazah dengan sempurna. Maksud sempurna ni maksudnya dia boleh berterangkan kepada jemaah lain cara solat jenazah tanpa dia gugup, kan, diingat cara takbir sebagainya. Kalau berlaku contohlah tengah sembahyang jenazah tiba-tiba terlupa berapa takbir dia ni, adakah kena solat apa, kena sujud sahwi, kan, soalan dia. Ataupun tengah-tengah angkat takbir tu sebagainya, dia tiba-tiba dia terbatal, macam mana dia nak keluar daripada solat jenazah tu. Ataupun imam terbatal, dia nak buat, dia sebagai yang duduk di belakang imam, apa dia nak buat, itu maksudnya jadi imam yang sempurna, kan. Ataupun macam mana nak bagi orang keliling yang suka tahu terbahak masa sembahyang jenazah ataupun waktu jenazah tengah diuruskan, macam mana nak bagi dia orang ni senyap. Macam mana nak bagi orang yang tak solat jenazah, tak solat jenazah ni untuk sama-sama solatkan. Ini persoalan untuk semua anak-anak lelaki, para suami, para ayah, ya, abang-abang di luar sana, adik-adik lelaki yang di luar sana, anak buah yang menjadi harapan keluarga, kan, ataupun pak saudara menjadi harapan anak buah untuk jadi imam solat jenazah. Adakah tuan-tuan boleh jadi imam solat jenazah dengan sempurna? Kalau belum, bila nak buat? Ya, al-imam ada ajar, cumanya kita sekarang ni mengajar secara online sahaja. Nanti dah habis SOP COVID, insya-Allah barulah kita akan buat kelas secara bersemuka. Ya, apa maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.